Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan belajar pasal jawi. Hari ini saya akan terangkan pasal organ jantung. Organ jantung dan struktur jantung dan fungsi-fungsi jantung. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan jantung mempunyai 4 bilik. Bilik yang pertama di sebelah kanan ialah atrium kanan. Bilik yang kedua ialah ventricle kanan. Bilik yang ketiga ialah atrium kiri. Bilik yang keempat ialah ventricle kiri. Anak-anak perlu ingat bahawa jantung mempunyai 4 bilik. Yang pertama ini atrium kanan, yang kedua ventricle kanan, yang ketiga atrium kiri dan yang keempat ventricle kiri. Untuk pengetahuan semua, kita mempunyai darah beroksigen dan juga darah yang tidak beroksigen. Darah yang tidak beroksigen ialah darah yang kita ambil daripada sel-sel badan yang telah membuat proses-proses badan yang tertentu. Dan darah yang tidak beroksigen pula, darah yang beroksigen pula ialah darah yang kita ambil daripada paru-paru. Di mana kita menghela nafas itu, kita dapat oksigen daripada paru-paru. Sekarang saya akan terangkan bagaimana aliran darah berlaku masuk ke dalam jantung dan keluar dari jantung. Yang pertama kita harus faham bahawa daripada semua sel, dia akan bagi balik ataupun hantar kembali darah itu. Tapi darah itu adalah tidak beroksigen. Jadi yang color hitam ini menunjukkan kata darah tidak beroksigen. Jadi darah yang tidak beroksigen akan masuk ke dalam bilik yang pertama, atrium kanan, melalui salur darah yang nama dia ialah vena cava. Jadi apabila semua darah itu berkumpul penuh di dalam bilik yang pertama iaitu atrium kanan, injap sebelah kanan akan terbuka. Apabila injap sebelah kanan terbuka begini, darah tersebut akan masuk memenuhi ventricle kanan. Dia akan masuk penuh. Apabila ventricle kanan sudah penuh, injap di sini, nama dia ialah injap semiluna. Dia berbentuk bulan sabit. Injap ini akan terbuka dan darah akan dipam secara perlahan ke jantung, ke paru-paru. Paru-paru ni kita akan bagi tahu kata oksigen dekat sini banyak. Jadi darah yang tidak beroksigen akan pergi ke paru-paru melalui pulmonary artery. Jadi daripada paru-paru darah akan mengalir masuk ke bilik yang ketiga, iaitu atrium kiri. Untuk pengetahuan semua, ini pen yang berwarna merah ini menunjukkan kata darah itu sudah beroksigen. Darah yang beroksigen ini akan masuk memenuhi atrium kiri dan injap sebelah kiri akan terbuka. Jadi darah akan masuk memenuhi ventricle sebelah kiri. Di ventricle sebelah kiri adalah sedikit tebal berbanding di sebelah kanan. Dinding ventricle sebelah kiri adalah sedikit tebal berbanding dengan ventricle sebelah kanan. Jadi, mengapa dinding ventricle sebelah kiri lagi tebal dari ventricle sebelah kanan? Ini ialah kerana darah beroksigen harus dipam daripada ventricle sebelah kiri ke sel seluruh badan dan ia agak jauh perjalanan itu. Jadi, pam ataupun degupan itu kena agak kuat. Jadi dia memerlukan dinding yang tebal. Jadi oleh itu dia berupaya untuk pergi ke seluruh badan. Terusnya darah dari ventricle kiri akan keluar melalui aorta. Dia melalui aorta ke seluruh sel-sel badan untuk sel-sel badan tersebut membuat proses-proses yang dikehendaki. Jadi untuk info tambahan, di sini ialah septum. Septum ini ialah pembahagi di macam dinding yang membahagikan di antara sebelah kanan dan sebelah kiri.
ia menghalang daripada darah beroksigen dan darah yang tidak beroksigen daripada bercampur. Kerana apabila darah beroksigen dan tidak beroksigen itu bercampur, dia akan menurunkan kadar efisiensi darah untuk mengalir ke seluruh badan. Jadi proses-proses badan akan menjadi kurang efisien. Efisien itu bermaksud kurang sempurna. Jadi apabila darah yang tidak beroksigen dan beroksigen itu tidak bercampur, proses sel badan akan menjadi lebih sempurna. Untuk info tambahan injap, fungsi injap ialah untuk menghalang daripada darah itu mengalir kembali ke bilik yang sebelumnya. Contohnya daripada darah yang tidak beroksigen ini, okey, akan masuk ke ventrikel kiri kan. Jadi darah injap ni menghalang daripada darah di sini mengalir balik ke atas. Okey, itu adalah fungsi injap. Okey, jadi bila ada injap, maksud dia darah akan mengalir sehala sahaja, tak boleh mengalir dua hala. Dia one way je, bukan two way. Okey, jadi darah oksigen dan tak beroksigen itu tidak akan bercampur lah. Itu adalah fungsi injap. Dan sangat penting untuk kita ada injap dalam jantung. Kalau tak ada injap dalam jantung, darah kita akan bercampur. Bila darah bercampur, okey, sel-sel badan tak mampu untuk membuat proses-proses dia dengan berkesan. Okey? Okey, untuk maklumat semua, untuk buku latihan kita ini, buku ini, Formula A Plus ini, okey, muka surat 11, kalian dikehendaki untuk membuat daripada sini ke nombor 6 sahaja. Kerana nombor 7 dan nombor 8 ini infonya agak tidak tepat ya. Jadi hanya boleh buat sampai sini sahaja. Okey, nombor 7 dan nombor 8 tak payah buat kerana infonya agak tidak tepat. Okey, terima kasih.